A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di dalam forum ini bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Kami dari Kos Pengajian Islam, kod khusus BBA 4063, Bahasa Arab Qurani, dari kumpulan yang kelima yang memegang tajuk Tafsir Al-Fatihah ayat yang pertama. Yang saya hormati Ustazah Hawa binti Alia selaku pensyarah bagi kursus ini dan yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Forum pada kali ini terdiri daripada 6 orang ahli, antaranya ialah termasuklah saya, Nur Fatin Atirah binti Sapudin, bernama matrik D193117776. Seterusnya diteruskan dengan panel yang pertama, Nur Anis Fatimah Alia binti Mak Nazri, bernama matrik D193120066. Panel yang kedua, Nur Daniyah Farhana binti Muhammad Fauzi, bernama matrik D193111981. Panel yang ketiga, Nur Fatin Alia binti Serigani, bernama matrik D193120090. Panel yang keempat, Nur Halidah Hazwa binti Zaini, bernama matrik D193122226. Dan yang terakhir sekali, panel yang kelima, Nur Najiah binti Abu Bakar, bernama matrik D193120011. Okey, seterusnya kita akan teruskan pembincangan pada kali ini dengan tafsir Al-Fatihah yang pertama. Sebelum kita membahaskan dengan lebih lanjut tentang ayat pertama surah Al-Fatihah, kita akan kenali dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah ini dinamakan Al-Fatihah iaitu pembukaan kerana ia dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran ataupun Ibu Quran ataupun Ummul Kitab ataupun Ibu Kitab kerana ia merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi intisari dari kandungan itu sendiri. Surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga dalam lisan Rasulullah SAW. Surah Al-Fatihah ini turut dinamakan Ashabul Maksani yang bermaksud 7 yang diulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. Surah Al-Fatihah ini diturunkan selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Seterusnya adalah keistimewaan Al-Fatihah. Al-Fatihah kandungannya tidak diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat atau Injil ataupun Zabur. Al-Fatihah juga disepakati oleh ulama ada 7 ayat yang terus diulang-ulang dan berbeza dengan surah-surah lain. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ditemukan surah yang akan terus diulang-ulang kecuali Al-Fatihah. Allah berfirman mengenai surah ini, tidak akan ditemukan satu kalimah di muka bumi ini yang boleh berulang-ulang sebanyak 17 kali tanpa rasa bosan. Hal ini juga dicatatkan kisahnya di dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Maksani ketika di masjid digenggam tangannya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Aku akan ajarkan kepadamu hari ini satu surah yang sangat istimewa yang tidak pernah ditemukan di dalam Injil ataupun Zabur ataupun Taurat." Selepas mereka keluar daripada masjid, Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bukankah engkau akan ajarkan kepadaku satu surah?" Maka selepas itu Rasulullah pun mengajarkan surah Al-Fatihah. Berikut adalah sedikit sebanyak pengenalan tentang surah Al-Fatihah dan keistimewaan-keistimewaannya. Seterusnya saya serahkan pembincangan ini pada panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan membentangkan
sama cerita kan apa itu surah Al-Fatihah dan selebihnya. Okey. Fatihatus solah iaitu Fatihah untuk pembuka solat. Okey. Dia apabila kita tengok kepada Fatihatus solah, ia terbahagi kepada dua, Fatihah dan solat. Okey, apa itu Fatihatus solah? Fatihatus solah ia hukum sebab di dalam bahasa Arab ialah mudhaf ke ilaih. Okey, Fatihah tu ialah mudhaf dan as-solah tu mudhaf ilaih. Okey. Apabila kita hapuskan kalimat as-solah, ia akan jadi al-Fatihah, iaitu yang mengkhususkan dekat sini ialah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Fatihah pembuka kepada solat. Jadi kita hapus ke as-solah itu kerana kita nak mengkhususkan sekarang ni ialah Al-Fatihah. Okey. Orang solat tidak membaca dan memahami, maknanya bila kita, orang yang solat bila kita tidak membaca surah Al-Fatihah dan tidak memahami sebaik mungkin surah Al-Fatihah, solatnya tidak akan sempurna. Okey. Dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-295 dan At-Tirmizi hadis yang 270, Nabi bersabda, la solata liman lam yaqra'u bi Fatihah. Maksudnya kat sini tidak sahlah solat itu, tidak sempurnalah solat itu tanpa kita membaca surah Al-Fatihah. Dan di sini la solata, la di situ ialah huruf nafi. Dia menafikan. Maksudnya dia menafikan, maksudnya tidak sah. Dan bila kita tengok la solata, ta itu baris fathah. Dekat sini bila kita belajar kalau kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, la solata, ta yang diakhiri dengan huruf fathah ada dua maksud. Yang pertama, la itu nafi, ia menafikan. Dan yang kedua iaitu an-naqsi, iaitu tidak sempurna. Maksudnya kat sini la solata ialah tidak sempurna dan tidak sah solat itu kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita tengok di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis daripada yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'da al-fath. La hijrata maksudnya la nafi dan hijrata yang akhirnya ta berbaris fathah, maksudnya sama juga macam la solata, iaitu la huruf nafi, la solata ta yang berbaris fathah diakhiri dengan fathah, iaitu bermaksud dua, iaitu nafi dan naqsi, iaitu menafikan dan juga tidak sempurna. Okay. Cuba kita bayangkan kalau kita solat tarawih, ada setengah masjid yang solat tarawih 25 minit dah habis 23 rakaat. Okay. So kita tengok pada zaman solat tarawih yang hanya berapa rakaat sahaja, dalam 8 rakaat macam tu kan. So kita tengok setengah masjid dia untuk habiskan 8 rakaat tu memerlukan 1 jam. Okay. Cuba kita tanya dekat diri kita, dalam solat kita selama ini, sempurnakah kita punya bacaan Al-Fatihah ataupun sah ke? Bukan sah, maksudnya betul ke kita memahami Al-Fatihah apabila kita membacanya di dalam solat. Okay. Pada zaman Nabi ada orang solat berdampingan dengan dia. Maksudnya dia nampak orang solat, lepas tu Nabi berkata kepada orang tu, solat lagi, kamu belum solat. Maksudnya walaupun kita nampak dia punya solat tu kelihatan yang bagus, kelihatan yang sempurna, kita nampak sempurna solat dia, tetapi Nabi di zaman dia, walaupun kelihatan bagus solat dia, tapi disuruh solat balik. Sebab apa? Sebab kamu belum solat. Dia di sini menekankan pasal surah Al-Fatihah. Mungkin surah Al-Fatihah yang mungkin tak sempurna, so Nabi suruh balik untuk solat balik. Hadis Al-Bukhari yang ke-757 dan hadis Muslim 397, seorang sahabat, seorang lelaki solat di samping Nabi. Setelah selesai solat, Nabi berkata, "Solli fa innaka lam tusalli." Dan cakap, "Solatlah kamu kerana kamu belum solat."
Nabi berkata macam mana. Okey. Al-Bukhari menyebut dalam kitab dia, dia meletakkan bab di dalam bab orang yang buruk solatnya. Di dalam riwayat hadis dibuat satu kalimah Al-Fatihah, memberi kesan di dalam riwayat hadis di antara yang terpenting solat itu ialah ialah Al-Fatihah. Maksudnya yang terpentingnya solat itu ialah Al-Fatihah. Pembuka kepada solat ialah Al-Fatihah. Bila kita sengaja meninggalkannya, maka tidak sahlah solat dia. Maka kalau kita tidak kita tidak memahami ayat, tidak memahami isi yang kita baca, yang kita baca di setiap kali kita solat, tidak sempurnalah solat dia. Maksudnya dekat sini Nabi sangat penting dan tekankan surah Al-Fatihah pada pembuka solat. Setiap kali kita solat, kita fikir balik, kita muhasabah diri balik, solat kita tu sah ke? Bukan sah, maksudnya sempurna ke solat aku ni? Sebabkan Al-Fatihah. Sebab itulah pentingnya untuk memahami surah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah menjadi pembuka solat ni juga pembuka mazhab solat. Macam mana nak tahu kalau kita ni keliru baca Al-Fatihah? Macam mana lah, maksud saya macam mana boleh tahu kan kalau kita ni keliru baca Al-Fatihah, bacaan tidak sempurna dengan kualiti solat kita, sebabkan solat yang sebabkan bacaan Al-Fatihah tu tak sempurna, dia terjejas. Apa yang kata solat kita, kualiti solat kita itu terjejas. Macam mana kita nak tahu? Dengan sabda Nabi tadi, iaitu salli fa innaka lam tusalli. Okey. Okay, saya sambung. Sesiapa yang menggunakan solat yang tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sempurnalah bacaannya. Maksudnya kat sini, siapa tak baca surah Al-Fatihah, tak sempurnalah bacaannya. Malah siapa yang tak membaca, tak sahlah solat dia. Dalam rukun solat tu, Al-Fatihah itu ialah satu yang rukun yang kena baca. Rukun kalau kita nak sah solat kita, Al-Fatihah kena baca, betul. Itu semua dalam rukun solat. Okey. Nabi bersabda kepada seorang sahabat lah. Dia kata, dia ulang 3 kali, iaitu fahiya khidaj. Maksudnya tidak sempurnalah solatnya. Bayangkan kalau kita baca ayat Fatihah yang keliru, dengan bacaan yang tidak sempurna, lepas tu bagaimana pula orang yang reti baca Al-Fatihah tetapi tak membaca surah Al-Fatihah waktu tengah solat? Apa hukum ni? Kena fikirkan lah. Okey. Umumnya manusia yang membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain, umumnya manusia akan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam Al-Quran, sama ada dalam solat ataupun di waktu luar solat. Ia terbahagi kepada 2. Orang yang membaca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain di dalam Al-Quran ataupun di dalam Quran, sama ada di dalam waktu solat ataupun di luar solat. Dia ada terbahagi kepada 2 jenis sifat manusia, iaitu yang pertama, dia baca tapi tanpa faham makna dia, dan yang kedua, dia membaca tapi dia memahami yang maknanya. Itu kedua sifatnya manusia. Kita boleh tengok kat diri kita sendirilah, macam mana kita solat, faham ke tak segala apa yang kita baca dalam solat, segala surah yang kita baca, kita faham ke tak. Bukan je surah dan bacaan dalam solat itu penting untuk kita mengetahui makna-makna dia, supaya bila kita solat kita akan ada rasa khusyuk, rasa macam betul-betul kita nak menghadap Allah. Sebab setiap bacaan dalam solat itu sangatlah indah. Itulah pentingnya untuk memahami setiap makna. Okey. Dan orang yang memahami ayat-ayat Quran, orang yang memahami surah Al-Fatihah, kita sedang membicarakan surah Al-Fatihah, jadi saya akan tekan ke surah Al-Fatihah. Orang yang membaca, maknanya mempraktikkan, memahami dan mempraktikkan diri dalam hidup dia. Dan saya ada 2 kisah yang untuk diceritakan. Iaitu yang pertama, macam mana orang yang memahami
makna dia tu. Macam mana dia mempraktikkan dalam diri dia. Okey, yang pertama ada zaman sahabat lah, ada orang kena sengat lah. Macam zaman-zaman sahabat adalah orang yang ada tiba-tiba satu hari ni kena salah seorang daripada mereka ni kan, macam diorang hamba macam tu, dan salah seorang hamba ni kena sengat dengan kepala jengking. And then dekat sana diorang tak, waktu dulu diorang tak panggil lah doktor, diorang panggil tabib macam tu lah kan. Sebab sekarang je lah doktor, dulu tak ada doktor. Diorang dia punya nama macam gelaran dia pun tak panggil doktor tapi tabib. Okey, dia pun pergilah merasa tempat untuk cari siapa yang boleh merawat orang yang kena sengat ni. Dia pun cari dan cari tak boleh. Orang yang semua tabib-tabib yang dia pergi semua tak boleh nak rawat dia yang kena sengat ni. And then dia pun terjumpalah sekelompok sahabat dan dia pun terkejar-kejar pergi dekat sahabat dan bertanya kepada sahabat tersebut, bertanya kepada mereka, adakah di antara mereka ni mampu untuk meruqyah ataupun menyembuhkan penyakit sahabat dia ni, penyakit hamba ni lah. And then seorang sahabat ni berkatalah, dia angkat tangan dan dia cakap, dengan izin Allah, dia pun membacalah ruqyah tu. Dia macam dia tak cakap okey tak apa, saya boleh menyembuhkan, tak. Dia cakap dengan izin Allah, ini iznillah. Dia cakap saya boleh nak tolong ni, macam tu kan. Okey, lepas tu sahabat pun bacalah surah Al-Fatihah. Dia baca tapi dalam hati dia dengan diizinlah, dengan izin Allah, dan dia baca. Lepas tu dah baca semua dengan satu surah, iaitu surah Al-Fatihah sahaja. Dengan izin Allah sembuhlah penyakit seorang hamba ni. Maksudnya kat sini segala perbuatan yang kita buat dengan izin Allah, dengan memahami maknanya, dengan memahami isinya, dia membaca dengan memahami, mempraktikkan dengan diizinlah, sembuhlah penyakit hamba tersebut. Okey. Yang kedua, seorang tabi'in ini dia dari Iraq ke Syam. Dia salafus salih lah. Dia dari Iraq ke Syam, dan bayangkan waktu tu malam, dia bermusafir, berjalan, dan waktu tu dah malam, di tengah hutan dan malam. Dia rasa siapa pun yang teman dia sendirian. And then dia pun berhenti, dia berehat kat tu. Tapi dalam waktu yang gelap, sendirian macam tu, tapi dia tetap mahu bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu datanglah seekor harimau mengaum depan dia. Bayangkan kau bayangkan, dia dah lagi seorang, lepas tu tengah-tengah malam dekat hutan, lepas tu tiba solat tak tengah solat ni, tengah mengada Allah ni, tengah tahajud, tiba-tiba ada harimau yang datang mengaum, main melompat depan apa tu. Tapi kita nak tengok apa yang salafus soleh ni buat kan. Dia pun cakaplah dekat harimau tu dengan keyakinan, dengan kekuatannya, dia cakap. Dia pun berkatalah, sebab dia sangat yakin dengan Allah, dia cakap macam ni dekat harimau tu. Ya khalaqullah, dia kata, hai makhluk Allah. Disandar, dia cakap ya khalaqullah, maksudnya disandarkan harimau tu kepada makhluk Allah, disandarkan benda semua kepada Allah. Dan dia cakap, kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silakan santap. Dia kata, silakan makan aku, saya tak akan melawan. Macam tu. Kalau bukan rezeki yang Allah tetapkan untukmu, jangan mengganggu ibadah. Atau aku mohon kepada Pencipta untuk menghancurkan kau pada saat ini juga. Okey, maksudnya dekat sini yang dia cakap tu, dia kalimat yang penuh keyakinan yang dia cakap dekat harimau tu, dia sangat menyerahkan segala segala perbuatan dia, segala apa yang terjadi semua kepada Allah. Dengan izin Allah pun, dengan izin Allah, harimau tu pun mengaum, terus terus pergi.
Maksudnya kat sini apa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dalam kehidupan ulama-ulama salafus soleh yang lain, mereka punya diri sangat berkeyakinan, sangat menetapkan segala perbuatan yang mereka lakukan, segala pekerjaan yang mereka lakukan dekat dunia ni dengan biiznillah, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah segalanya. Cuba kita fikir di mana iman kita, bila dengar kisah tu kan. Okey, mana iman kita? Adakah setiap perlakuan, setiap kerja kita, setiap apa yang kita lakukan, adakah kita serahkan semuanya kepada Allah atau kita masih mengharapkan manusia? Itulah, orang-orang soleh dia tak akan mengharapkan dekat manusia, tapi dia mengharapkan semua keyakinan, kekuatan itu semuanya daripada Allah SWT. Okey. Dengan fahamnya surah Al-Fatihah, dia nak kaitkanlah dengan surah Al-Fatihah. Bila kita memahami sesuatu ayat itu, kita memahami dengan baik, dia akan memberikan keajaiban kepada kita. Sebenarnya dalam surah Al-Fatihah ada dua rahsia Allah dalam Al-Fatihah. Iaitu yang pertama, salah satu hadis yang kita akan lihat selepas ini, yang ditafsirnya, Allah berjanji akan beri kemudahan dunia dan akhirat. Yang pertama, iaitu rahsia Al-Fatihah. Yang kedua, minta apa sahaja dekat Allah, pada waktu itu juga Allah akan beri. Itu rahsia Al-Fatihah. Maksudnya dekat sini betapa besarnya betapa besarnya fadilat surah Al-Fatihah. Okey. Kalau dalam hadis Al-Qudsi, Allah berkata kan, tapi Nabi yang meriwayatkan, Allah kata, qasamtu baina wa baina 'abdi, qasamtu baina wa baina 'abdi. Maksudnya saya membahagikan solat antara saya dan hamba. Maksudnya dalam dua bahagian. Jika qala al-'abdu, rasanya ramai dah pernah dengar hadis Qudsi ni yang Allah menjawab setiap apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tu, Allah menjawab. Maksudnya macam inilah. Dia jika qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadi 'abdi, hamba-Ku memuji. Maksudnya apabila kita berkata apabila hamba-Nya berkata alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah pun menjawab hamadi 'abdi, hamba-Ku memuji-Ku. Ketika solat, hadirkan sesuatu menghadap Allah, bersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Allah. InsyaAllah solat kita akan sempurna. Maksudnya memahamilah setiap ayat yang dibaca, insyaAllah solat kita akan sempurna. Itu saja. Saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih panel yang pertama. Okey, seterusnya kita teruskan kepada panel yang kedua. Okey, untuk bahagian ini, Allah mengajak kita untuk bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita tak sombong dan riak dengan apa yang kita ada, apa yang Allah berikan dekat kita. Contohnya macam apa yang Allah berikan dekat kita tu, macam harta ke apa ke, dia tak bersifat kekal, dia bersifat sementara. Contoh macam handphone ke, duit ke, dia tak bawa sampai mati. Jadi maksudnya dia nak suruh kita gunakan harta kita, belanjakan ke arah yang mendatangkan pahala, macam sedekah ke, tolong orang susah. Okay, Allah berikan contoh satu lagi, Allah berikan kita kenderaan adalah untuk digunakan mencari rezeki dan beribadat kepadanya. Lepas tu kenderaan tu kita gunakan macam pergi masjid ke, pergi tunaikan pergi cari rezeki. Tapi ada setengah orang
digunakan rezeki yang Allah beri tu dia pergi ke, jadi salah gunalah rezeki yang Allah berikan tu, dia tak bersyukur. Hakikatnya Allah berikan kita rezeki dan nikmat adalah untuk beribadat dekat dia. Lepas tu tapi setengah orang dia salah guna. Lepas tu segelintir manusia dia tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan dekat dia. Macam dia tak gunakan ke arah kebaikan lah, dia gunakan jalan yang salah. Okay, salah contoh ni, Allah berikan dia rezeki ada kenderaan, tapi dia tak guna kenderaan dia untuk guna pergi ke masjid. Tapi ada seorang lagi ni, dia tak ada kemudahan, tapi dia berusaha untuk pergi ke masjid dengan cara berjalan dia. Jadi rezeki yang Allah bagi tu kita kena guna ke arah kebaikan lah. Lepas tu antara dalam juga Allah ada sebut antara ciri-ciri orang yang sombong, dia suka menunjuk-nunjuk. Lepas tu contoh pada zaman Fir'aun, Allah Allah ada utuskan 2 orang Nabi. Macam contoh kalau zaman-zaman lain Allah utuskan seorang je Nabi. Tapi zaman Fir'aun Allah utuskan 2 orang Nabi sebab sebab Fir'aun ni dah terlampau dia dah melampaui batas. Dia punya dia kan dah mengaku dia sebagai Tuhan. Lepas tu banyak lagi dia buat sampai kan orang pun macam terikut dengan dia. Jadi Allah utuskan 2 orang Nabi supaya menegur dia. Okay, dalam surah Taha ayat 43 hingga ayat 44 maksud dia macam ni. Hai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Sifat Fir'aun yang sombong dan mengaku diri sebagai Tuhan serta mempunyai kuasa merupakan satu tindakan yang dah melampaui batas lah. Di dalam ni juga Allah ada sebut pasal Bara dengan Tara. Bara ni dia kesombongan yang melekat pada orang dia. Tapi kalau Tara ni dia kesombongan yang melekat pada orang yang menyerupainya. Maksudnya macam pangkat ke, macam pangkat. Dalam Al-Quran bila ada ayat yang menerangkan pasal hal yang melekat pada orangnya, bukan dia nak cakap pasal orang tu, tapi dia nak cakap pasal perbuatan orang tu. Di dalam kaedah ilmu tafsir ada menerangkan jika ada temukan satu kalimat yang tidak disebutkan orangnya, maka yang ini disampaikan adalah pengajaran kepada orang lain. Jadi ayat yang Allah sebut tu dia nak jadikan pengajaran untuk semua orang, bukan dia nak tunjukkan dekat orang yang buat itu sahaja. Seterusnya saya serahkan balik dekat Terima kasih kepada panel yang kedua atas pembentangan yang diberikan. Okay, seterusnya kita teruskan dengan pembentangan daripada panel yang ketiga. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, saya akan mulakan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Oh, dekat Bismillah dia tak ada alif. Sebab dalam Al-Quran ni hanya ada satu saja. Yang bersatu dengan alif, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada peristiwa yang menceritakan tentang ayat ini. Satu hari ketika Nabi di Gua Hira, datang seorang malaikat yang menyamar mengatakan kepada beliau, Iqra. Lalu Nabi menjawab, Ma ana biqari, saya tak boleh baca.
kirana ada kalimat yang ditambah ba, artinya huruf berfungsi untuk menguatkan salah satu maknanya. Kiranya dekat sini Allah ingin menguatkan lagi ayat tu yang huruf Nabi suruh bacalah kat ayat sini. Okay, ada 4 jenis nama ba. Salah satunya litakid, iaitu menguatkan. Dalam surah Al-Jin ayat terakhir, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Okay, dalam ayat tu kataan bi'ahkamil diletakkan ba di situ bagi menegaskan bahawa kalian jangan pernah ragu kalau saya, yakni Allah, tetapkan sesuatu kerana saya, yakni Allah, ini adalah sang adil. Kenapa dekat sini dia nak menegaskan bahawa Allah ni sangat adil lah. Kita tak boleh ragu-ragu dengan perintah Allah keluarkan kepada kita untuk mentaatinya. Okay, sebanyak 3 kali dikatakan ikhra kepada Nabi. Ketiga kali ketiga dipeluk Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan disempurnakan ayat ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berkata malaikat Jibril, Muhammad, bacalah, jangan sebab kamu tidak mempunyai itu dan tidak pernah baca, jadi bacalah kamu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat sini malaikat Jibril dia nak kata dekat Nabi Muhammad, jangan sebab kamu kata kamu tak boleh baca sebab kamu tak ada guru nak ajak kamu, tapi bacalah ayat tu sebab Allah yang suruh. Jadi ketika dilakukan itu, mudah untuk Nabi membaca, malahan mudah untuk dia menghafalnya. Lepas tu pula turun ayat Al-Quran surah 75 ayat 16 hingga ke 18 bagi mengenang peristiwa perkataan ismi yang ditambah dengan alif. Dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu proses yang panjang. Kena dekat sini kataan bismi ni dia sebab apa? Apa bertemu dengan alif ni sebab dia nak cerita dekat situ maksud ayat tu nak keluarkan sesuatu ayat tu dia mempunyai satu proses yang panjang. Seterusnya selalunya dalam Al-Quran bagi huruf yang ditambah alif akan dibaca baris atas iaitu Fathah, tetapi bismi dibaca baris bawah iaitu Kasrah, kerana bagi memberikan kesan kepada kita tentang kisah yang terjadi bahawa Nabi dahulu diminta untuk baca dan panjang prosesnya, tapi ketika dilakukan kerana Allah, yang susah menjadi senang, yang panjang menjadi pendek. Jenis apa pun yang kita buat, tapi kalau kita niat dalam hati tu sebab Allah, insya-Allah benda tu akan jadi mudah dan Allah pun akan memudahkanlah sepanjang kita punya keprosesan nak melakukan satu perkara tu. Okey, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif dibuang dan ditinggalkan ba dan disamping dengan sin kerana Allah tidak mahu memberikan rahmat dalam masa yang panjang, ingin cepat diberikan. Kena dekat Bismillahirrahmanirrahim Allah buang alif sebab Allah tak mau mempunyai proses panjang. Sebab kan dekat dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu sebab apa ada alif tu sebab dia mempunyai proses yang panjang. Dekat bismillah ni Allah nak sampaikan rahmat kepada kita dengan tempoh masa yang pendek. Sebab itulah Allah buangkan alif dan sambungkan dengan sin. Jadilah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, fungsi ba ada 14 tadi kan jenis nama-nama ba, tapi saya hanya akan keluarkan 2 saja, iaitu yang pertama al-musahibah. Al-musahibah, sesuatu yang berdampingan. Mana dia? Contohnya Zahaba Ahmad ila masjid istiqamah bi akhihi Harun. Bi akhihi Harun ni membawa maksud dekat. Ini kalau ada ba dekat situ, maksudnya
dia Ahmad ni dia berada dalam jarak yang dekat dengan akhi Harun, dengan abang dia Harun tu. Kalau pula kita tukar kepada maaf akhi Harun, maksudnya pergi bersama tapi dalam jarak yang jauh. Macam contoh kita pergi dengan sama-sama sekolah, tapi seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Dia dalam jarak yang sangat jauh lah. Yang kedua, al-ilsaq yang menunjukkan sesuatu yang dekat ataupun dekat, yakni lekat dengan sesuatu dengan lain memang. Maksudnya dekat sini macam Bismillahirrahmanirrahim ni lah, ba dekat dengan sin. Sebab itulah Bismillah dibuang alif kerana memperingatkan kita bahawa apa yang kita lakukan perlu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, musibah yang lain panel 4 akan menjelaskan dengan lebih lanjut. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel yang ketiga atas pembentangan yang diberikan mengenai ayat Bismillah. Seterusnya kita teruskan pembentangan dengan kepada panel yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan juga panel ketiga. Seterusnya saya akan sambung penerangan daripada panel ketiga, iaitu daripada ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa huruf ba tersebut bersambung dengan ismu? Ba di situ membawa dua maksud, iaitu yang pertama al-musahibah yang membawa maksud hadirkanlah. Yang kedua al-ilsaf iaitu lekatkanlah. Ismullah pula ialah nama Allah. Disambungkan huruf ba dengan ismu tersebut seakan-akan mempunyai isyarat kepada kita saat kita melakukan perbuatan apa sahaja, maka kita lekatkanlah al-ilsaf atau hadirkanlah al-musahibah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan tersebut, iaitu ismullah, di mana pengawasan Allah itu, keberadaan Allah tersebut dalam setiap aktiviti yang kita lakukan, terletaknya pengawasan Allah. Seperti contoh, apabila kita hendak minum air, maka kita akan baca Bismillah, yang mana maksudnya saat kita nak minum air tersebut, kita cuba rasakan bahawa saat tu kita sedang bersama Allah. Kalau kita mampu saat kita minum air itu, maka kita lekatkanlah nama Allah itu. Betul-betul kita sedang diawasi oleh Allah. Allah sedang melihat apa yang kita sedang lakukan. Oleh hal itu, orang-orang yang boleh seperti perbuatan tersebut, yang mana dalam setiap aktiviti yang dilakukan sebelumnya dia menggunakan sandingan dengan nama Allah, dia akan merasa dekat dengan Allah dan dia juga rasa seperti diawasi oleh Allah. Maka dia akan terjaga dalam setiap kebaikan dan dijauhi daripada maksiat. Orang tu yang dia sentiasa rasa diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan dia, kalau dia nak buat jahat, dia akan rasa diawasi. Maka dia akan hindarkan daripada berbuat perkara yang buruk tersebut. Seterusnya, orang yang yakin dilihat dan diawasi oleh Allah itu, dia akan mudah untuk sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan yang dia akan lakukan. Contohnya seperti dia ingin membuat perkara yang membawa kepada maksiat. Okey, maka kalau sebelum setiap perbuatan yang dilakukan itu, dia meletakkan nama Allah dan dirasa diri dia sedang diawasi oleh Allah, dia akan sedar bahawa perkara yang ingin dilakukan tersebut akan membawa mudarat dan Allah tidak suka akan segala perkara maksiat dan kemungkaran yang kita lakukan. Jadi dekat situ dia akan lebih berhati-hati dalam setiap yang dia nak lakukan yang mungkin akan membawa perkara kepada Allah tak suka. Seperti yang diberi contoh, ada seseorang Muslim ni, dia nak keluar masjid. Kalau
orangnya yang solat dia betul, baca bismillahnya dengan bagus dan juga Al-Fatihahnya dibaca dengan baik sekali, masa dia nak keluar daripada masjid tu, dia akan faham. Kalau dia keluar menggunakan kaki kanan, Allah tak suka sebab sunnahnya adalah keluar masjid menggunakan kaki kiri. Maka kalau dia rasa dia sedang diawasi oleh Allah, Allah melihat dia akan melakukan kebaikan seperti sunnah dengan keluar menggunakan kaki kiri. Selain itu, macam dia keluar masjid tu dia nak pakai kasut. Kalau dia tahu Allah sedang mengawasinya, dia mungkin tak akan tertukar, kerana apabila melihat kasut orang lain tu, dia sudah merasa takut sebab Allah sedang melihat dia kalau dia pakai kasut orang lain. So dekat situ, bila dia keluar daripada masjid tu, dia akan pakai slipper dia akan pakai kasut dia. Dan dia juga menjaga pandangannya. Seterusnya, orang yang merasa diri dia dilihat oleh Allah, dia akan merasa takut akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya seperti dia melihat ada perkara maksiat. Maka dekat situ, apabila dia rasa Allah sedang melihat dia melakukan kemungkaran, maka dia akan cepat untuk mengalihkan pandangannya dan mengingat bahawa Allah tidak menyukai perkara yang membawa kepada maksiat. Walaupun dia bersendirian, tak ada orang nampak dia buat perkara-perkara yang maksiat, tetapi Allah nampak. Walaupun orang lain tak nampak, tetap Allah akan nampak. So dekat sini, kalau orang yang dirasa Allah sentiasa melihat dia, Allah sentiasa mengawasi dia, walaupun dia rasa bersendirian, walaupun dia sedang bersendirian, dia akan tahu bahawa Allah sedang melihat dia. Maka dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang kotor, yang buruk, walaupun dia sedang bersendirian. Seterusnya berkaitan pula dengan ismu, iaitu nama. Kemudian menjadi sumu dan sama, iaitu tinggi yang tak terjangkau. Ismu ni nama. Kalau nak bagi nama, kita perlulah bagi nama yang dapat meninggikan kebaikannya, meninggikan martabat diri dia sebagai seorang makhluk di dunia ni. Dan tidak boleh memberi nama yang dapat merendahkan kedudukan orang tersebut, merendahkan kebaikan dia. Contohnya kita bagi nama Zakiyun, Zaki, iaitu membawa maksud pandai. Jangan diberi nama seperti di zaman jahiliyah, kerana pada zaman tersebut mereka kebanyakannya memberi nama seperti nama haiwan, iaitu himar, keldai. Ada pula yang seorang ayah dia seorang yang berani, yang kuat. Lepas tu dia bagi nama anak dia Asadun, yang maksud singa, sebab singa tu mempunyai sifat yang berani dan kuat. Hal ini kerana memberi nama yang baik supaya ketika kita dipanggil di akhirat nanti menjadi senang. Makna nama pun baik, orang nak panggil pun kita rasa senang je hati. Selain itu, jangan diberi nama seperti nama syaitan, iaitu Dasim. Membawa maksud dia setan rumah, syaitan di dalam rumah. Itu tak boleh. Kemudian, kalau kita jumpa nama Allah, itu merupakan nama puncak daripada segala nama, iaitu nama puncak dari segala nama Allah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah, kemudian Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Seperti dalam Al-Quran surah ke-17 ayat ke-110, yang mana di situ telah diberitahu bahawa Allah mempunyai banyak nama, iaitu Asmaul Husna. Mahupun kalau kita mempunyai persoalan ataupun kita memerlukan apa sahaja,
Sebutlah nama Allah, namanya, nama tertinggi ketika dibuka pertama kali iaitu Allah. Baru selepas itu, nama yang lain, nama Allah yang lain. Kita berdoa menggunakan nama Allah yang sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita mempunyai kesulitan dan kita nak dipermudahkan segala urusan. Maka kita baca nama Allah Al-Fattah. Ya Allah, Ya Fattah. Baca nama Allah dahulu, kemudian disertakan dengan nama Allah yang lainnya. Selain itu, seperti supaya kita diberi rezeki, maka kita baca Ya Razak. Ya Allah, Ya Razak. Di situ, insya-Allah, segala permintaan dan doa kita akan dikabulkan. Sekian daripada saya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada panel yang keempat atas huraian yang lebih jelas mengenai ayat pertama surah Al-Fatihah. Seterusnya saya serahkan perbahasan terakhir ini mengenai ayat pertama surah Al-Fatihah ini kepada panel yang terakhir, iaitu panel yang kelima. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Seterusnya saya akan sambungkan tentang tafsir Al-Fatihah. Okey, yang pertama, kalimat ba disandingkan dengan ismi dan kalimat ismi pula disandingkan lagi dengan kalimat Allah. Kalau bertemu dengan nama Allah itu nama puncak dari segala nama yang melekat daripada Allah. Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Allah mempunyai banyak nama yang terkenal dari Al-Quran. Seterusnya, sifat Allah yang memudahkan kesulitan namanya adalah Al-Fattah. Okey, Allah hapuskan alif dan ia menjadi lillah, maksudnya masih kembali kepada Allah. Dan hapuskan la, ia menjadi lahu, maksudnya kembali kepada Allah juga. Dan hapuskan la, ia menjadi hu, iaitu singkatan daripada huwa, daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Maka ketika itu huruf ba disandingkan dengan kata Allah, maka di antara keduanya dengan nama ismi kerana nama Allah yang paling tinggi. Dan ketika anda berasa mengawasi yang paling tinggi walaupun tak mampu menatapnya, maka Allah akan turunkan di dunia yang tidak pernah diberikan pada orang lain yang tidak menghadirkannya. Okey, seterusnya Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah pemberian dunia tanpa batas. Ar-Rahim, pemberian akhirat tanpa batas yang dikhususkan oleh orang Islam sahaja. Okey, itu sahaja. Saya akan serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada kali ini mengenai tafsir ayat pertama surah Al-Fatihah. Terima kasih kepada semua ahli panel atas kehadiran dan kerjasama semasa forum ini berlangsung. Semoga pembentangan ini memberi faedah dan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.